Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya live kali ini. Saya Aizul Afif, dan juga semoga saya harap pada tuan-tuan dan puan ataupun hujah dan juga haji ataupun hajah di sana, semoga sentiasa sihat dan afiat. Seperti mana yang kita tahu sekarang ni kita dilanda penyakit ataupun pandemik COVID-19, di mana semakin hari semakin meningkat kes, dan semalam hampir 700 kita tahu tan yang tinggi sekarang ni. Dan saya harap sama-sama lah masing-masing jaga orang kata jaga jarak, jaga kesihatan, jaga keselamatan masing-masing. Janganlah selalu keluar jalan-jalan. Buat masa ni janganlah kita fikir nak berjalan ataupun nak seronok lagi lah. Okey. Okey, apa yang saya nak sentuhkan hari ini adalah berkenaan dengan kelebihan bumi Madinah Al-Munawwarah, di mana merupakan tanah ataupun kota suci Mekah, kota suci yang kedua bagi umat Islam lah, di mana merupakan tempat tinggal baginda Rasulullah SAW sehinggalah baginda wafat. Di mana Madinah juga mempunyai pelbagai kelebihan yang tersendiri dan juga bersesuaian dengan status tanah haram, seperti mana yang telah diisytiharkan oleh baginda Rasulullah SAW sendiri. Madinah juga mempunyai larangannya yang tersendiri. Okey, antara kelebihan dan juga larangan, okey, pertama ni saya sentuh dulu berkenaan dengan kelebihan Madinah, iaitu yang pertamanya ialah solat berjemaah yang dilaksanakan dalam Masjid Nabawi mendapat ganjaran 1000 kali ganda berbanding kita solat di masjid-masjid lain. Tak kira sama ada masjid di Malaysia, masjid di Pakistan ataupun Itali, tidak sama seperti kita solat di dalam Masjid Nabawi, kerana keberkatan ataupun ganjaran pahala yang lebih besar yang diberikan oleh Allah, iaitu 1000 lipat kali ganda. Sebab itulah rugi kalau jemaah ataupun tetamu Allah yang datang ke tanah suci tapi tidak masuk ke dalam Masjid Nabawi, solat di dalam Masjid Nabawi, sangat-sangat rugi. Jadi kalau kita dah sampai di tanah suci ni, kita berusahalah untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi dan juga beribadah dalam Masjid Nabawi. Dan yang keduanya, Rasulullah SAW mendoakan keberkatan dalam urusan kehidupan penduduk Madinah. Sebab itu kalau kita tengok, kalau kita dengar cerita daripada orang, perbezaan bumi Mekah dan juga Madinah ni, banyak orang kata lebih sedap atau mana lebih nyaman di bumi Madinah. Sebab di sini Rasulullah telah mendoakan kepada penduduk Madinah ada keberkatan. Setiap pekerjaan mereka ada keberkatannya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menjanjikan syafaat dan kesaksian dengan baginda Rasul menjanjikan syafaat dan kesaksian baginda di akhirat kelak bagi mereka yang sabar dengan kesusahan dan kesulitan yang dihadapi di Madinah. Jadi sesiapa sahaja yang berada di Madinah yang kita menghadapi ujian, kesulitan, kesusahan dan sebagainya, dan dia sabar, ini Rasulullah SAW sendiri menjanjikan syafaat kepada mereka. Dan yang seterusnya, Rasulullah SAW akan memberikan syafaat buat mereka yang meninggal di tanah suci. Jadi kalau kita tengok dari dulu sampai sekarang, jemaah-jemaah yang masuk ke dalam ke tanah suci ni sentiasa berdoa untuk meminta supaya mereka ni mati di tanah suci. Sebab tu sentiasa orang berdoa pulun minta doa supaya meninggal di tanah suci. Mana Nabi Muhammad SAW sendiri, Nabi Muhammad SAW bersabda, sekiranya terdapat dalam kalangan kamu yang terpilih untuk meninggal di tanah suci Madinah ataupun Makkah, maka bergembiralah. Sesungguhnya sesiapa yang terpilih oleh Allah untuk mati di tanah haram, maka aku akan menjadi saksi dan juga syafaat untuk mereka pada hari kiamat kelak. Jadi sangat beruntunglah siapa yang mati di tanah haram ni, kerana Nabi sendiri pun cakap akan memberikan syafaat kepada mereka di hari kiamat kelak, insya-Allah.
Kemudian mereka yang masuk ke dalam Masjid Nabawi ni untuk belajar ataupun mengajar sesuatu ilmu yang mendatangkan kebaikan adalah umpama mujahid fi sabilillah. Jadi siapa yang masuk ke Masjid Nabawi ni untuk menuntut ilmu ataupun memberi ilmu merupakan mujahid fi sabilillah, merupakan seorang yang berjuang di jalan Allah. Kan jadi kalau kita berada dalam Masjid Nabawi ni, kita sedang menuntut ilmu, kita tiba-tiba kita ditarik ataupun ditakdirkan kita meninggal semasa kita menuntut ilmu itu, insya-Allah kita akan mati dalam keadaan syahid lah, mati ke dalam menuntut ilmu, menuntut ilmu Allah ini. Kemudian yang seterusnya, bumi Madinah terpelihara daripada fitnah Dajjal dan juga ancaman daripada wabak taun. Mana Allah SWT telah pun berjanji ataupun telah berfirman bahawa Dajjal tidak akan dapat masuk ke tanah suci Mekah ni, tanah suci Mekah dan juga Madinah, dua kota suci ni. Allah telah memerintahkan malaikat untuk menjaga setiap penjuru di tanah suci ni supaya Dajjal tidak masuk ke kawasan tanah suci ni. Dan juga terpelihara daripada wabak taun. Wabak taun ni adalah merupakan satu bakteria lah yang dikenali sebagai kolera tak silap. Dan juga penyakit ni macam dia lebih kurang nak kata COVID, lebih kurang pada COVID juga. Mana ada cerit-birit, muntah, dan kalau lebih bergejala boleh orang kata pun mendatangkan maut lah. Bukan orang kata penyakit yang biasa-biasa juga. Kemudian yang seterusnya, yang ke-7, Madinah merupakan iman, iaitu tapak dan tempat perlindungan iman ketika terjadinya zaman fitnah. Kemudian yang ke-8, terdapat pelbagai kisah ataupun sirah nabawiyah dan sejarah para sahabat yang boleh dijadikan pengajaran ataupun itibar dan mekanisme peningkatan iman dan juga takwa kita lah. Mana kita tahu dua kota suci Mekah ni terdapat banyak sirah Nabi yang boleh kita ambil, yang boleh kita jadi inspirasi ataupun pengajaran kepada kita untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah itu adalah antara kelebihan yang ada di tanah suci Madinah. Kemudian saya masuk kepada larangan tanah haram Madinah. Yang pertamanya, orang yang bukan Islam ni ditegah daripada berada di bumi Madinah ataupun melalui jalan-jalan yang ada di kota suci Madinah ni. Ini telah Nabi pun telah melarang orang yang bukan Islam ni untuk masuk ke tanah suci. Yang kedua, haram untuk kita membunuh ataupun memburu binatang buruan yang ada di dalam tanah suci ni. Kalau kita nampak binatang seperti burung ataupun binatang-binatang apa sajalah, seperti rusa ke itu, tapi kita pergi buru, itu tidak boleh lah. Kemudian yang ketiga, haram untuk kita mencabut ataupun mematah ataupun membinasakan pokok dan juga pohon yang hidup. Jadi kalau kita nampak pokok ataupun tumbuhan yang sedia ada, janganlah kita kacau atau kita sengaja tarik dahan dia ke, patahkan dahan dia. Sebab itu telah pun dilarang oleh Nabi sendirilah. Tidak boleh berniat untuk melakukan kejahatan kepada penduduk Madinah. Untuk kita ni, kalau kita masuk ke kota Madinah atau kita menziarahi kota Madinah, jangan sekali kita mempunyai niat yang jahat ataupun niat dengki dengan penduduk Madinah ni. Walaupun mereka buat jahat kepada kita, buat yang buruk kepada kita, jangan kita balas dengan perbuatan yang jahat lah. Lebih baik kita bersabar. Kerana Nabi pun cakap, kalau kita bersabar di bumi Madinah ni menghadapi berbagai ujian, kita sabar, Nabi menjanjikan syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak. Kemudian yang seterusnya, yang terakhir, dilarang mengerjakan solat sunat mutlak pada waktu tahrim, iaitu waktu yang dilarang untuk kita solat sunat lah. Okey, itu sahaja perkongsian saya pada kali ini kenai dengan kelebihan dan juga larangan di kota suci Madinah. Okey, harap
perkongsian ini dapat memberi inspirasi ataupun pengajaran sebagai ilmu pengetahuan kepada kita semua. Dan saya harap kepada haji-haji ataupun hajah sekalian dapat memberi impak ataupun dapat mengamalkan sedikit perkongsian ilmu ini. Dan juga akhir sekali saya akhirkan Allah Akbar. Dan akhir kata, semoga semua sentiasa menjaga keselamatan masing-masing walaupun berada di mana-mana sahaja. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.